اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Sadaqallahul azim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami itu datang kepadamu,
dengan tujuan hendak bertaubat dari dosa-dosa mereka. Maka katakanlah, mudah-mudahan kamu beroleh selamat. Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya untuk memberi rahmat yang melimpah-limpah. Bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian ia bertaubat sesudah itu dan berusaha memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu, supaya jelas jalan yang benar. Dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah. Katakan lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu. Kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku. Dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Katakanlah sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padamu apa yang kamu minta, tidak ada padaku apa yang kau minta disegerakan dari azab seksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Katakanlah, kalau ada padaku kuasa menurunkan azab seksa yang kamu minta disegerakan kedatangannya itu, nescaya selesailah perkara yang sedang berbangkit antaraku dengan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Jadi sesiapa yang mengetahui, melainkan dialah sahaja. Dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian ia bangunkan kamu dari tidur padanya untuk disempurnakan ajal masa umur kamu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali. Kemudian ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu lakukan. Dan dialah Allah yang berkuasa atas sekalian hamba. Ia mengutus kepada kamu pengawal-pengawal malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan. Sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan kami, malaikat. Sedang mereka pula, yakni malaikat itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mereka yang diambil nyawanya itu dikembalikan kepada Allah, pengawas mereka yang sebenar, yang akan membalas dengan adil. Ketahuilah, maka Allah jualah kuasa menetapkan hukum pada hari kiamat itu. Dan dialah secepat-cepat pengira penghitung. Masih lagi dalam suratul An'am, surah yang ke-7, surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-7, pada ayat yang ke-54 sehingga ayat 62. Kalau sebelum ini, ayat sebelum ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya jangan melayan permintaan golongan kafir yang meminta supaya dihalau orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang miskin, di kalangan hamba, bekas hamba dan orang-orang yang tidak punya kedudukan dalam masyarakat. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa mereka ini ialah orang-orang yang sentiasa ingat Allah pagi dan petang. Dan mereka ini senantiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu meminggirkan mereka, maka kamu di kalangan orang yang zalim. Sebab tidak ada sebab untuk menghalau mereka daripada sisi kamu. Sama ada kaya ataupun miskin, Allah jadikan sebagai ujian, bukanlah kelebihan. Untuk menguji siapa yang bersyukur di kalangan manusia. Yang bersyukur akan beriman. Yang kufur walau apa kedudukannya, maka akan menolak peringatan, akan menolak perintah Tuhan, akan menolak kerasulan, akan menolak hari kemudian, akan menolak kebenaran. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang kelompok-kelompok orang beriman yang bersama dengan Nabi SAW.
Bila Allah menyebut sifat mereka, ingat Allah pagi dan petang. Sifat mereka itu mengharapkan redha Allah. Tapi bukan maksud mereka itu sempurna, ada salah, ada dosa. Untuk menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada setiap yang beriman. Allah berfirman, "Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina." Wahai Muhammad, apabila datang kepada kamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum. Maka pertama kamu kena raikan mereka dengan ucapan salam. Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa meraihkan orang beriman dengan doa Rasulullah yang berupa salam. Sebab itu kata Abu Bakar As-Siddiq, kami berlomba untuk memberi salam. Ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu memberi salam pada kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang cepat memberi salam. Pertama kerana perintah Allah, yang kedua kerana kemuliaan akhlak baginda. Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya mengungkapkan salam terlebih dahulu untuk menunjukkan mulianya kedudukan salam berbanding orang yang menjawab salam. Sebab itu ada perkara sunat lebih afdal daripada wajib, iaitu memberi salam. Hukum memberi salam itu sunat, tapi dia lebih afdal daripada menjawab salam. Jawab salam hukumnya wajib. Kaedah umum tuan-tuan sekalian, yang wajib lebih besar pahala daripada yang sunat. Itu kaedah umum. Tapi ada yang sunat lebih besar pahalanya daripada wajib. Contohnya apa? Beri salam. Beri salam hukumnya sunat, tapi pahalanya besar. Dan jawab hukumnya wajib, pahalanya bawah pada beri salam. Sehingga kata Nabi SAW, khairukum man bada'a bis salam. Orang yang paling baik yang memulakan salam. Kata Ikrimah, turun ayat ini, bila mana Allah melarang Nabi SAW daripada menghalau orang-orang beriman yang miskin demi memenuhi permintaan musyrik Mekah di kalangan bangsawan-bangsawan yang berkata, takkanlah mereka yang miskin ini mendapat kedudukan di sisimu kalau nak ceramah pada kami, nak suruh kami dengar, nak suruh kami ikut ajaran kamu, pinggirkan mereka terlebih dahulu. Maka Allah melarang baginda SAW, bahkan Allah menyuruh Rasulullah memuliakan mereka. Sebab itu kata Nabi SAW, bila Rasulullah melihat kalangan orang miskin yang golongan yang pertama beriman, Nabi mulakan salam, lalu Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an abda'ahum bis salam. Segala puji bagi Allah, di kalangan umatku ada yang Allah perintahkan aku mesti memulakan salam. Siapa mereka di kalangan orang miskin? Di kalangan Bilal bin Rabah, di kalangan sahabat-sahabat kebanyakan ini, kalangan sahabat-sahabat yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat, musyrikin Mekah seperti Khabbab bin Arad, seperti Suhaib Ar-Rumi yang bukan berbangsa Arab, disembahkan pada Rom. Tiba-tiba golongan ini Allah Ta'ala bukan sekadar melarang menghalau mereka demi untuk memenuhi permintaan bangsawan Quraisy, bahkan menyuruh Rasulullah beri mulakan salam dengan mereka sebagai memuliakan. Kan itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka, Nabi ucap Assalamualaikum. Dan Allah menjelaskan dalam ayat kita baca, bila sebahagian datang memohon kamu supaya memohon ampun untuk mereka, maka beritahu kepada mereka bahawa rahmat Allah itu luas. Diriwayatkan, datang sekumpulan kaum yang beriman lalu berkata, Inna asabna dhunuban idhaman fama ikhaluhu rudda alaihim bisyai. Sesungguhnya kami melakukan dosa yang besar sangat. Bagaimana penyelesaiannya? Kami buat dosa banyak. Kami buat dosa besar. Bagaimana penyelesaiannya? Falamma zahabu wa tawallaw, bila Rasulullah tak kata apa, Nabi diam. Lalu mereka pun pergi dalam keadaan sedih. Maka turun ayat ini. Bila datang kepadamu wahai Muhammad orang yang beriman, tetapi mereka melakukan dosa dan kesalahan, katakan sejahtera ke atas kamu dan katakan pada mereka, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah meletakkan rahmat Allah mengatasi segalanya. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Keampunan Allah mendahului dosa manusia. Belum manusia buat dosa, Allah sudah tawarkan keampunan. Belum buat dosa, Allah dah tawarkan keampunan. Ini sifat rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah dah beritahu bahawa rahmatku mengatasi wa rahmati wasi'at kulla syai'.
rahmatku meliputi semua benda, semua perkara. Selagi mana tidak mensyirikkan Allah. Bila Allah turunkan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah cuma tidak mengampun dosa orang yang mensyirikkannya. Tetapi Allah mengampun dosa-dosa yang lain. Walau sebanyak mana pun. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, sekiranya hamba-Ku mendatangi kesalahannya seluruh dunia ini, maka akan Ku datangi kepadanya dan seluruh langit dengan keampunan-Ku. Kau datang dengan seluruh dunia dengan dosa, Allah datangkan dengan seluruh langit keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagian disebut oleh seorang penyair, kalaulah dosaku seumpama gunung ganang dan terbentang, maka keampunan Allah bagaikan lautan yang menenggelamkan semuanya. Baik besarnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebut annahu, bahawa sesiapa sahaja man amila minkum, di kalangan kamu yang melakukan su'an, dosa, bijahalatin, dengan kejahilannya, dengan sebab kebodohannya, summa taba min ba'dihi, kemudian memohon ampun selepas itu, wa aslaha, dan baiki dirinya, fa annahu, dan sesungguhnya Allah itu ghafurun, pengampun. Bukan sekadar pengampun, Allah sebut rahimun, penyayang. Ampun Allah diikuti dengan sifat penyayangnya. Kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Allah menyatakan antara makna rahmat Allah, mana-mana yang buat dosa, buat kesalahan dengan kejahilan, umpama kemarahan yang melampau, syahwat yang menguasai dirinya, ataupun kita katakan dia tidak mampu mengawal dirinya. Bila setengah manusia, bila ada peluang-peluang kejahatan, imannya lemah. Nafsunya lebih mengatasinya. Sebab itu selepas itu dia menyesal. Menyesal itu tanda jahil dia waktu dia buat. Kenapa dia tak mampu mengawal? Maka kata Allah SWT, bila dia taubat pada Allah dengan penuh ikhlas, dengan penuh penyesalan, dan dia tidak berterusan kembali melakukannya pada waktu akan datang, dan dia memperbaiki dirinya. Antara cara memperbaiki dirinya, sesudah dia buat jahat, dia berazam untuk buat baik sebanyak-banyaknya, sehingga kebaikannya mampu memadamkan kesan-kesan kejahatannya. Maka keadaan ketika itu, Allah akan mengampuni semua dosanya. Allah Ta'ala akan merahmati dia. Dan itu bila seorang buat salah. Sebagaimana kata Hakam bin Aban bin Ikrimah, ad-dunya kulluha jahalah. Tentang sifat dunia ni, semuanya ialah kejahilan. Maksudnya, tidak dilakukan maksiat di sini, melainkan kejahilan. Dek kuatnya pengaruh dunia sampai kita tertipu. Kerana itu Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah itu benar, jangan tertipu dengan dunia. Dan memang kita katakan kita tak nak buat maksiat tu, tak nak buat maksiat ni. Tetapi dia punya pengaruh dunia terlalu kuat. Tidak semudah itu seorang yang beriman nak melepaskan dirinya. Melainkan Allah Ta'ala tawarkan kepada mereka taubat. Tetapi agak sukar untuk kita terselamat daripada perangkap-perangkap dosa. Yang kalau kita terselamat, yang ni kita kena yang tu. Kerana itu Allah menjanjikan keampunan. Bukan bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu memang terdedah pada kesalahan dan dosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik yang buat salah itu yang nak bertaubat. Kerana itu Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah summa ihtada. Sesungguhnya aku amat maha pengampun pada siapa yang ingin bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia mendapat petunjuk. Kerana itu bila kita melihat luasnya rahmat Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala-galanya, akan kukurniakan rahmatku ini kepada setiap yang bertakwa kepadaku, yang mengeluarkan zakat, yang beriman dengan ayat-ayatku.
Yang orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tawarkan keampunan. Ia berbeza dengan orang kafir. Allah tidak tawarkan keampunan, tidak juga syafaat, tidak juga diringankan azab. Tapi orang beriman, yang beriman dengan ayat Allah di sebalik kelemahan yang ada. Kalau sebelum ini kita bercerita tentang kedegilan orang-orang kafir, kedegilan khususnya orang Mekah untuk beriman pada Nabi SAW. Tapi dalam masa sama bukan bermaksud orang yang sudah beriman itu dia sempurna segala hal. Dia pun ada kekurangan. Walaupun kita sudah beriman, maka kita juga ada kekurangan. Kita tak expect seorang bila beriman perfect. Tidak, dia mesti ada kekurangan tertentu. Maka Allah kerana itu Allah tawarkan keampunan, Allah tawarkan rahmat. Namun kita diminta untuk senantiasa bertaubat. Sebab itu taubat menjadi rutin kita. Menjadi zikir kita. Kata ungkapan astaghfirullah wa atubu ilaih menjadi zikir. Untuk menunjukkan kesiapsiagaan, kesediaan kita bertaubat bila-bila masa. Kan itu kita diajar lepas solat, kita sudah pun prepare untuk taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan setiap hari. Buat salah kita buat salah kerana kita tahu kita terdedah dengan buat salah. Lalu kita berkata setiap hari 100 kali atau 70 kali sebagaimana diajar oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumi atamarrah. Aku sentiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Maka kita selalu lalukan pada lidah kita astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Maka itu ungkapan. Sehingga taubat bukan sekadar doa, bukan sekadar permintaan, ia zikir yang kita baca. Dizikirkan. Sebelum tidur kita zikirkan, lepas mayang kita zikirkan. Maka Allah menyayangi setiap hamba yang bertaubat. Maka bila Allah Ta'ala menyebut kelompok kafir, kemudian Allah menyebut orang beriman dengan segala tawarannya. Jangan, kadang-kadang seorang macam, saya takut nak jadi baik. Nanti saya kena buat perfect. Saya takut nak taubat. Sebab saya kena tinggalkan semua, kena perfect. Seperti saya tak boleh lagi tersalah langkah, tersalah langkah. Tetapi tidaklah sesempurna itu. Allah mengetahui kelemahan kita. Allah mengetahui kejahilan kita, kebodohan kita. Bila kita tunduk pada hawa nafsu, dalam keadaan tertentu, kita berada dalam kebodohan kita. Walaupun kita sudah belajar. Namun dengan kebodohan tadi, Allah tahu lagi keampunan. Bila saya katakan, bila disebut tentang kelompok kafir dan segala kecaman-kecaman pada mereka, hujah-hujah mereka yang tumpul tentang ketuhanan dan juga tentang penyembahan berhala mereka, maka Allah sebut orang beriman yang mesti dijaga walaupun mereka ada kekurangan, dosa dan sebagainya, atau setengah berkata mereka ini mungkin tidak ikhlas atau sebagainya, ia jauh lebih baik daripada orang kafir. Pada ayat yang kita bacakan sebelum ini, supaya Nabi SAW tidak membicarakan keikhlasan, yakni menilai keikhlasan mereka, bahkan biarkan nilai keikhlasan itu kepada Allah. Bila Allah turunkan ayat, ma alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika alaihim min syai'. Bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad untuk mengambil kira apa yang berada di hati mereka. Sebab itu kita diajar oleh baginda SAW begitu. Satu orang bila buat satu amalan, bla bla dan sebagainya, kita tak kata dia tak ikhlas kot. Dia bukan buat kerana Allah kot. Tak. Dia jauh lebih baik dalam posisinya berbanding kedudukan orang kafir yang mengingkari perintah Allah. Kadang-kadang memang contoh persepsi kita melihat kekurangan-kekurangan orang Islam. Sehingga sebahagian kita dengan mudah berkata, orang kafir lebih baik pada orang Islam. Dia kata tidak. Selamanya orang kafir tak akan lebih baik pada orang Islam walaupun di sebalik kekurangan orang Islam. Kerana orang Islam, di sebalik kekurangannya Allah tawarkan keampunan. Di sebalik kekurangannya Allah menawarkan rahmat. Di sebalik kekurangannya Allah menawarkan banyak kebaikan syafaat. Tapi orang kafir, ceritalah apa pun kebaikan, tidak ada rahmat Allah pada mereka. Dan tidak ada kebaikan pada mereka dunia atau akhirat. Tiada syafaat mereka pada hari kiamat kelak. Dan sepakat ulama muslimin, mereka tak akan dikeluarkan dari neraka. Dengan apa sekalipun cara, tak akan keluar. Bahkan dalam ibarat ayat Al-Quran, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah menyebut, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk Allah. Sebab itu tak betul perkataan kita bila kita kata orang kafir ni baik pada orang Islam. Tidak. Apakah orang yang diberikan iman
diberikan agama lebih baik daripada orang yang cuma diberikan harta dan kelalaian. Iman tu benda mahal. Di sebalik kekurangan iman tadi, kan iman tu naik turun, ia tetap lebih mulia daripada kekufuran. Walau bagaimanapun sempurna kekufuran tadi dengan maksud orangnya kaya, orangnya bangsawan, pangkatnya tinggi, orangnya kita katakan tak pernah buat jahat, katakan dia pemimpin yang adil dengan kekufurannya, dia tidak mampu melawan kemuliaan orang beriman. Kata asas ini kita perlu tahu. Sesudah Allah membincangkannya, Allah menyebut kembali tentang dialog dengan orang kafir musyrik. Allah berfirman, "Kul," katakanlah wahai Muhammad kepada musyrik Mekah, penyembah berhala, "Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Aku dilarang oleh Allah untuk menyembah apa yang kamu sembah, untuk meminta apa yang kamu minta, untuk berharap apa yang kamu harap selain daripada Allah Ta'ala. Kul, katakan lagi pada mereka wahai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak sekali-kali akan mengikut hawa nafsu kamu. Qad dalaltu izan. Kalau aku ikut nafsu, aku pun sesat macam kamu. Wa ma ana minal muhtadin. Maka aku tak lagi dapat petunjuk. Kul, kata lagi wahai Muhammad pada mereka, inni ala bayyinatin. Sedangkan aku dalam petunjuk yang jelas. Min Rabbi, daripada Tuhanku. Wa kadzabtum bih. Tapi kamu terus mendustakan aku. Mendustakan wahyu yang diturunkan. Ma indi ma tastajilu nabi. Ya, aku tidak boleh bawa apa yang kamu nak. Di mana orang-orang kafir? Itu baiklah. Kalau kamu kata kamu benar, wahai Muhammad, datangkan kepada kami bala. Biar langit jatuh berkeping-keping atas kepala kami. Biar turun pada kami bala Tuhan, kami nak tengok. Lalu Allah kata, wahai Muhammad, katakan pada mereka, aku tidak memiliki kuasa untuk memusnahkan kamu. Sebab itu izin Allah. Sebagaimana dulu Allah cerita, aku tak ada kuasa beri mukjizat dengan izin Allah. Demikian juga aku tak boleh membinasakan kamu kerana hukum itu milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak menghukum kamu Allah. Kalau Allah nak hukum kamu di dunia, ya Allah hukum. Atau Allah sengaja nak tangguhkan akhirat kelak. Sebagai orang kafir, dia tak kena hukuman Allah di dunia. Tak kena, dia okey, hidupnya smooth. Makan, minum, tidur. Dia mati macam biasa orang mati. Tanpa nampak zahir pandangan mata. Maka Allah tangguhkan akhirat kelak. Yaqussul haq. Dialah yang menjelaskan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin. Dan dia sebaik-baik Tuhan yang memutuskan hukuman. Kul, katakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad, law anna indi, kalau aku ada kuasa, ma tasta'jilu nabi, apa yang kau minta dibinasakan kamu, laqudiyal am, selesai masalahku, baini wa bainakum, antara ku dan antara kamu. Setiap kali kamu tak beriman, aku kata binasa kamu, kamu binasa. Senang. Jadi orang pun beriman lebih cepat. Tak nak ikut, okay, matilah kamu mati. Tak nak ikut, taufanlah kamu taufan. Tapi Allah tak izinkan aku begitu. Allah izinkan, Allah hanya menyuruh aku memberi peringatan, memberi amaran. Innama ana mungzir. Aku memberi peringatan. Allah mengutuskan aku beri peringatan, beri amaran. Semua yang keputusan kepada Allah. Jadi kalau kau minta apa-apa pun aku tak ada kuasa. Ia izin Allah, hukum Allah. Sebagaimana kau minta mukjizat macam-macam, aku tak ada kuasa. Aku Rasulullah. Aku mengajak kamu berfikir, bukan mengajak kamu minta itu, minta ini. Yang permintaan itu bukan tanda kamu nak beriman. Sebab kalau memang kamu nak beriman, akal kamu sudah cukup untuk memahaminya. Dan kita kalau nak percaya orang, tak perlu pun orang bawa apa benda, segala dokumen dan sebagainya. Bila dia bercakap, kita tahu dia tak khianat, dia tak bohong. Latar belakangnya jelas, kita okey. Kita tak ada masalah dengan, kalau tuan-tuan dah biasa muamalah dengan orang pandai, dengan orang yang baik, orang yang soleh. Tuan-tuan perlukan dokumen? Mereka musyrik Mekah dah kenal Nabi Muhammad SAW seorang yang jujur. Mana? Tak pernah berbohong walau bergurau. Mereka kenal Nabi SAW sewaktu bayi lagi. Dengan kelahiran Rasulullah, kegembiraan masyarakat musyrik Mekah ketika itu. Sehingga pada usia kanak-kanak, Nabi tak pernah tunjukkan sifat nakal sebagai kanak-kanak. Menunjukkan sikap tanggungjawab. Usia 8 tahun sudah mengembala kambing. Membantu bapa saudaranya, Abu Talib. Dan pada usia 12 tahun, juga dah membantu perniagaan Abu Talib. Dan seterusnya berniaga, membantu, berpakat dengan Abbas untuk meringankan beban keluarga Abu Talib. Sehingga dia mengambil Ali sebagai anak angkatnya.
Kata Abu Talib ramai anak. Berbelas anak. Dan demikian watak Rasulullah, memuliakan tetamu, memberi makan. Siapa yang tak ada duit, Nabi SAW berikan. Berniaga jujur. Sehinggalah Rasulullah mendapat wahyu menjadi Nabi dan Rasul. Maka orang macam ni, apakah kamu perlukan apa-apa bukti? Padahal kamu kenal Rasulullah bukan kenal 2 hari. Bukan Nabi itu pendatang kat Mekah. Nabi itu bukanlah pendatang yang datang Mekah duduk bermukim di Mekah 5-6 tahun. Rasulullah daripada keturunan kamu yang kamu kenal mereka. Maka menolaknya hanya kerana kedegilan, kedengkian kamu. Watak seperti Yahudi yang kalau di Mekah, yang menolak Rasulullah kerana dengki musyrikin Mekah. Di Madinah pula ialah golongan Yahudi. Persamaan mereka ialah dengki. Mereka tak boleh terima kebenaran. Macam kita sebut, contoh orang yang bodoh boleh terima kebenaran bila jelas. Tapi orang dengki, dia tak akan terima kebenaran. Bahkan dia akan sentiasa mentakwilkan kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bizzalimin. Allah tahu siapa yang zalim. Baik, berhubung dengan ayat 57 sehinggalah daripada ayat 56 sehingga ayat 58. Bila Allah Ta'ala mengajar kepada Rasul berhujah dengan orang kafir. Pertama, berhujah dengan mereka dengan berkata, yang melarang aku sembah berhala kamu ini Allah. Supaya musyrik Mekah tahu Rasulullah mendapat perintah dari Allah. Bukan Nabi suka-suka tak nak sembah berhala dia. Bukan. Yang melarang aku menyembah berhala dan juga berdoa kepada berhala, sembahan-sembahan kamu selain daripada Allah ini, ialah Allah. Dan aku telah datangkan bukti, aku datang dari Allah. Dengan pelbagai bukti. Dan mereka masyarakat musyrik Mekah juga mengetahui bahawa sembahan berhala ini benda muhdath. Keturunan mereka dulu, nenek moyang mereka tak sembah berhala. Sehingga datang Amr bin Luhai yang pergi berobat di Balqad Syam, lalu bawa berhala pulang ke Mekah, lalu mula tradisi menyembah berhala wujud. Sebelum itu tidak ada. Mereka tahu mereka keturunan Nabi Ismail yang tidak menyembah berhala. Daripada keturunan Ibrahim yang tak sembah berhala. Kedua-duanya ini membina Kaabah tanpa ada sebarang berhala di dalamnya atau di luarnya. Mereka tahu. Sebab itu mereka sebut ini nenek moyang. Walau ada nenek moyang mereka lebih dahulu yang beriman pada Allah. Tapi dia berhenti nenek moyang yang kufur. Nenek moyang kita semuanya beriman pada Allah. Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sahaja. Ia dibawa semenjak zaman Nabi Adam. Rasulullah SAW menyambung kesinambungan Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dahulu dengan syariat yang sempurna. Rasulullah bukan bawa agama baru. Ini bukan agama Muhammad, agama Allah. Semenjak Nabi-Nabi terdahulu. Kerana itu moyang-moyang kita ini Islam. Kemudian Allah ajar kepada Rasulullah cakap lagi. Aku tak boleh ikut hawa nafsu kamu. Yang kamu buat ni semuanya berdiri atas hujah hawa nafsu. Bukan atas hujah akal yang betul. Apatah lagi dengan nas. Yang kamu sembah berhala, kamu namakan berhala dengan nama itu, dengan nama ini. Semuanya hawa nafsu kamu. Aku tidak akan mungkin mengikut hawa nafsu kamu. Kerana ini ibadat yang sesat lagi syirik. Tentu kalau Rasulullah SAW tidak berhujah dengan mereka sekalipun, akan mereka tahu ini berhala tak layak jadi Tuhan. Tetapi semenjak bila akal kita boleh mengangkat batu pejal menjadi Tuhan yang kuat. Semenjak bila orang-orang yang Allah kurniakan akal yang mulia ini boleh menerima syirik selain daripada Allah. Menyekutukan Allah. Ini berhala-berhala yang mereka bina, mereka ekspor dari mana, entah mereka bina dari apa benda jenis lah. Kemudian kata ini Tuhan. Ini nama Tuhan sekali. Daripada mana kamu ambil nama Tuhan tu? Kitab mana yang turun? Wahyu mana yang sampai? Melainkan hawa nafsu. Akhirnya dia ikut hawa nafsu, maka Tuhan pun jadi banyak. Ini Tuhan matahari, ini Tuhan bulan, ini Tuhan gelap, ini Tuhan terang. Ini Tuhan perang, ini Tuhan ibu. Ini Tuhan tanaman, ini Tuhan perempuan. Maka lalu banyak Tuhan. Maka Tuhan dengan rupa bentuk macam-macam. Sampai sebagian bentuk Tuhan tu pun mereka tak reda kalau anak mereka macam tu. Bila dengan kepala botak, perut buncit, nak ke tak nak? Tapi dijadikan Tuhan juga. Dijadikan pula sebahagian binatang Tuhan. Tak. Hazal aklul wa'i, akal yang kita katakan munasabah yang cerdik ini, tak mungkin menyetujuinya. Tak mungkin setuju. Sebab tu kalau kita bercakap dengan penyembah berhala, baik kamu guna akal sekarang. 1 campur 1 berapa? 2? Oh, akal akan bertindak pantas. 2 campur 2, 4. Kalau ada orang kata 5, mana betul? Mana boleh?
Sebab kaedahnya 2, siapa 2? 4. Dia takkan jadi 5. Kalau orang kata 6 dan dia pertahankan kata 6, 2 campur 2 6. Oh, ini ikut hawa nafsu, tak ikut kaedah. Lalu kami kata benda yang sama. Kalau kamu menyembah hala, apakah ikut akal atau ikut kaedah? Adakah ikut akal ataupun ikut nafsu? Ini patung yang kami boleh pegang, kami boleh campak kat mana kami nak campak. Lalu bertambah kebodohan kamu, beri makan pula pada patung. Walau kamu tahu dia tak ada mulut untuk makan. Dia tak ada mata untuk melihat. Dia tak ada telinga untuk mendengar. Walau kamu buat dia telinga sebesar gajah, tapi kamu tahu dia tak dengar. Dan Allah dah sifatkan berhala-berhala yang pekak, yang bisu, yang buta. Tapi oleh kerana akal lebih buta daripada berhala tadi, maka tak nampak. Walau akal itu sifatnya terang. Kemudian Nabi SAW, dia ada berhujah lagi dengan berkata, baik, kenapa aku tak boleh ikut kamu? Kamu ikut hawa nafsu. Dan Tuhan perintah aku. Dan aku dalam kebenaran daripada Tuhanku. Apa yang aku buat ini semuanya daripada syariat yang Allah wahyukan kepadaku. Dengan hujah yang nyata, yang terang. Dengan penyaksian yang benar. Dengan keadaan kamu sendiri mengetahui kamu sedang menolak kebenaran. Yang sekarang aku berada padanya. Maka mula musyrikin Mekah, bila mana tak mampu melawan Nabi SAW secara hujah, mereka kata, kalau begitu datangkan kepada kami azab. Mereka berkata, i'tina bi'azabin alim. Mana dia azab? Allahumma in kana hadha huwal haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'azabin alim. Baik, kalaulah wahai Muhammad, kamu bawa benda yang benar, suruh Allah turunkan atas kepala kami batu-batu yang akan menimpa kami dari langit. Biar kami binasa. Atau azab yang pedih. Lalu kata Nabi SAW, masalah azab atau tidak azab, ini bukan bidang kuasa aku. Ini kuasa mutlak Allah SWT. Maka Allah menghukum siapa yang dikehendaki. Boleh sampai waktu Allah hukum, maka Allah tak akan menangguhkan. Boleh sampai Allah Ta'ala nak turunkan bala, maka tiada lagi alasan. Sebab itu aku tak berkuasa. Bahkan ia adalah milik Allah mutlak. Ini menandakan lagi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak dakwa, Nabi boleh buat mukjizat, Nabi juga tak dakwa boleh bawa azab. Ini semua urusan Allah. Tetapi menyampaikan itu memang tugas Rasul. Kemudian sesudah itu, Allah Ta'ala menceritakan melalui wahyu ataupun ayat seterusnya. Wa indahu. Bukan sekadar Allah yang memiliki kuasa menurunkan azab. Bukan di sisi Allah mafatihul ghaib, segala perkara gaib. Yang dimaksudkan perkara gaib, perkara yang tidak diketahui. Di antaranya ialah perkara yang bersangkutan dengan hari kiamat, yang bersangkutan dengan hujan, bersangkutan apa yang berada dalam rahim, bersangkutan apa yang berlaku esok hari, yang bersangkutan daripada bumi mana kamu akan mati. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Luqman. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa dia mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib, maka Rasulullah pun membaca surah Luqman. Kunci-kunci ghaib itu ialah 5 perkara. Yang pertama, hanya Allah mengetahui bila kiamat. Yang kedua, hanya Allah Ta'ala yang berkuasa menurunkan hujan. Yang ketiga, hanya Allah yang mengetahui apa yang berada dalam rahim. Yani apakah benih itu jadi ke tak jadi, lelaki ke perempuan, semua benda tak ada orang ketahui. Bila berlakunya pembenihan dalam rahim, tak ada orang tahu jadi ke tak jadi. Ya, doktor tahu selepas 4 bulan, lepas 5 bulan, oleh cek jantina lelaki perempuan, melalui proses ultrasound dia tahu berat badan dan sebagainya, dia bagi due date berdasarkan kiraan dia dengan uzur yang terakhir dan sebagainya. Tapi pada permulaan, bila benih itu bertemu, tak ada orang tahu. Jadi atau tak jadi. Bahkan juga tak ada orang tahu tentang urusan rahim tadi, apakah dia akan membesar sihat atau dia akan mati. Dia akan gugur pun tak ada tahu. Doktor tak berani cakap awak punya rahim ni mungkin, awak punya janin mungkin gugur, atau awak punya janin ni mungkin bodoh, atau mungkin dia ni rezeki tak banyak. Tak ada orang tahu bagaimana urusan rahim yang telah dicatat rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya. Ini urusan Allah, urusan gaib.
Wa ma tadri, dan yang keempat, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Antara perkara gaib ialah tak ada orang tahu apa yang dia akan lakukan esok. Apa yang berlaku padanya esok tak ada orang tahu. Kita tak tahu esok apa benda berlaku. Tak ada ramalan kata okey, kalau sekiranya begini, jadinya begini, tak akan jadi begitu. Kalau orang cuba meramal dengan ramalan hari jadi kita, bintang hari jadi kita, ramalan dengan kemasukan bulan baru, tahun baru, kononnya begitu begini, tak ada orang tahu apa berlaku esok hari. Ini perkara baik. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang kelima, tak ada orang tahu di mana dia mati. Tak ada orang tahu apakah dia mati di tempat dia bermustautin atau tempat dia bermusafir. Tak ada orang tahu. Sebab tu aneh ada orang duduk di Malaysia, matinya dekat Amerika. Ada Amerika, matinya dekat Thailand. Ada orang yang mungkin duduk sini, matinya sana. Dia duduk sana, matinya sini. Tak ada orang tahu kat mana dia akan mati. Tak tahu, bukan kata mati, kita pun tak tahu kita dapat kerja kat mana. Kita grad universiti, kita pun minta kerja, tahu-tahu kena posting sini ataupun kena kerja situ dan sana. Kita pun tak tahu rezeki kita kat mana. Apatah lagi tempat kita mati. Kita tak tahu mana tempat kita mati. Walaupun kalau kita cita-cita nak mati situ dan sini, ia bukan urusan kita. Ia urusan gaib. Bukan bermakna cuma 5 tu benda gaib, tetapi sebahagian makna gaib yang memang berada dalam jadual kehidupan kita. Kerana kita bicarakan tentang kiamat. Kita bicarakan tentang rezeki yang turunnya hujan atau tidak. Kita bicarakan tentang apakah esok jadual kita, bagaimana kematian kita, bagaimana apa yang terjadi pada rahim. Ini benda yang kita bicarakan selalu. Tapi bukan bermaksud benda tu je 5, lain-lain pun sama. Banyak perkara kita tak tahu tentang masa depan itu dan ini. Kemudian Allah kata, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang berlaku di darat dan di laut. Darat dan laut, Allah tahu apakah akan berlaku gempa bumi di darat, gempa bumi di laut. Semua ini bukan dalam ilmu manusia. Manusia belum mampu mencipta alat untuk mengetahui sesuatu yang berlaku di langit, sesuatu yang berlaku di darat atau di laut. Atau dalam ilmu gempa bumi, manusia cuma tahu selepas berlaku gempa bumi. Kalau mereka tahu bila gempa bumi ni, mereka boleh beri amaran. Minggu depan ada gempa bumi, sila selamatkan diri. Mereka pun tak tahu. Tiba-tiba berlaku gempa bumi. Mereka cuma tahu ini skala Richie-nya sekian-sekian. Dia punya kemusnahannya sekian-sekian. Kemudian kata Allah, wa ma tasqutu min waraqah. Daun yang jatuh juga hanya Allah yang mengetahuinya. Dan benih yang jatuh ke bumi, sama ada benih tu jatuh di tiupan angin, burung bawa atau semut yang gigit, benih pun jatuh baik siang hari atau malam hari. Tak ada orang tahu bagaimana ia tumbuh atau tidak. Ni petani-petani yang tabur benih, mereka pun tak tahu tumbuh atau tidak. Walaupun amal mereka, dia punya cita-cita tumbuh. Sebab memang Allah tanamkan dalam hati manusia ini sifat amal dia. Maksud amal, bukan amal, iaitu harapan. Dia buat sesuatu, dia mengharap. Kalau Tuhan tak buat sifat itu, tak ada orang meniaga atas dunia. Baru nak meniaga dah fikir rugi. Tapi Allah jadikan, boleh untung ni, boleh untung. Yang tanam, boleh tumbuh ni, boleh tumbuh ni. Allah beri dia optimis. Supaya apa? Supaya benda tu boleh berlaku. Tidak, kita tak akan melakukannya. Walau ada sebahagian tidak bersifat optimis, tapi ia bukan hukum pada semua orang. Contoh tuan-tuan, bila orang masuk peraduan, semua rasa dia menang. Kadang-kadang berorang pun boleh hantar, boleh menang kau. Dia hantar belum orang? Belum. Oh, tapi dia punya ni, semangat. Dia rasa dia boleh menang. Maka ini yang Allah tanamkan di diri manusia. Tetapi Allah sebut hakikat. Daun yang jatuh, benih yang jatuh, fi zulumatil ard, pada bumi, bila ditanam dalam bumi, dalam kegelapan bumi. Kan kita akan gali lubang, tanam benih. Dia tertutup dengan tanah. Ni dalam proses kegelapan bumi, ditumbuh, ditunas atau tidak. Tak ada orang tahu. Melainkan Allah. Wala ratbin la yabisin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Yang jatuh, walau air titik yang jatuh, illa fi kitabim mubin. Melainkan telah tercatat di sisi ilmu Allah. Tentang air titik, menitik itu pun dalam ilmu Allah. Jangan kata yang lain-lain. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dan Allah yang menidurkan kamu pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar.
dan mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Summa yab'atsukum. Kemudian semua perbuatan kamu itu akan diadili pada hari kemudian. Pada hari kiamat. Jangan ingat tidur kamu tidur sia-sia. Jangan ingat perbuatan kamu sia-sia. Semuanya dihisap oleh Allah. Apatah lagi kekufuran. Kalau benda-benda macam ni Allah hisap. Pekerjaan kita harian, tidur kita, dihisap oleh Allah. Bagaimana orang yang menentang ayat-ayat Allah? Yang mendustakan Rasulnya. Yang mendustakan kebenaran sudah datang kepadanya. Thumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Thumma yunabbi'ukum. Kemudian diberitahu kepada kamu. Bima kuntum ta'malun. Apa yang kamu buat. Allah beritahu secara overall, secara umum. Kalaulah semua ini Allah hisap, bagaimana kekufuran? Bagaimana ayat-ayat kamu yang menentang perintah Allah? Yang benda harus yang kamu buat ini pun Allah hisap. Halaluha hisap wa haramuha azab. Yang halal pun Allah hisap, yang haram Allah azab. Jadi ingat, kalau yang benda-benda harus pun Tuhan tanya, ini kan pula benda yang kamu buat yang terlarang. Mendustakan Nabi dan Rasulnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ingat, Allah yang berkuasa mutlak kepada hamba. Wa yursilu alaikum hafazah. Dan dia menghantar kepada kamu malaikat-malaikat bagi menjaga kamu. Dalam semua urusan kita malaikat jaga. Sebab tu jadi tak jadi dengan izin Allah dengan malaikat yang menjaga kita. Kita jatuh ke selamat atau tak selamat. Hatta idza jaa ahadakum maut, sehinggalah datang kepada kamu kematian. Tawaffathu rusuluna, maka malaikat kami, yakni malaikat maut akan mencabut nyawa kamu. Wahum la yufarritun, mereka tidak pernah tersilap. Mereka tak pernah cuai dalam kerja mereka walau satu saat. Ingat, malaikat tak pernah silap ambil nyawa. Kalau ada orang cerita kita ada pernah sekali malaikat silap ambil nyawa, maka dia berbohong. Dan dia berbohong dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wahum la yufarritun, mereka tidak pernah cuai. Ini sifat malaikat. Kita manusia memang selalu cuai. Nak beri orang lain, dapat orang lain. Nak tulis alamat lain, kena alamat lain. Tapi malaikat tidak. La yufarritun. Mereka tak pernah cuai. Summarudu ilallah. Malaikat maut ini, bila mengambil nyawa kamu, maka dipulangkan kamu kepada Allah. Maulahumul haq. Tuhan kamu yang sebenar. Tuhan kita sebenar siapa? Allah. Kita kembali padanya. Ala lahul haq, ketahuilah. Hanya di sisi Allah ada hukumannya. Ada keputusannya. Wa huwa asra'ul hasibin. Allah maha sempurna hisabnya. Ni Allah akan audit semua amalan kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil maupun besar, semuanya Allah kira. Tak tinggal apa pun. Sehingga manusia penderhaka berkata, ini kitab apa? Yang menulis semua perbuatan. Ya. Kalau tuan-tuan tengok CCTV misalnya, dia cuma secara gambaran, dia tak dengar pun kalimah kita cakap. Kadang-kadang blur macam tu. Nanti manusia akan melihat segala perbuatan catat secara sempurna, dirakam secara sempurna, setiap suaranya bukan hatinya. Ini dalam hati berbicara pun akan didedahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah akan keluarkan semua yang tersembunyi dalam hati. Inna Allah alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati. Maka bila Nabi SAW diminta bercakap dengan kelompok-kelompok penyembah berhala dengan yang Allah Ta'ala wahyukan ini. Bermula dengan berkata, Allah melarang kamu menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu ikut hawa nafsu. Aku berada dalam kebenaran Tuhanku. Dan azab yang kamu minta bukan urusanku. Ia urusan Allah. Nanti sampai masanya, kamu akan dihukum. Dan biar aku kenalkan siapa Allah itu. Supaya kamu tahu. Maka Rasulullah SAW mula membacakan ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan di sini. Allah itu di sisinya mengetahui segala perkara gaib. Allah itu mengetahui apa yang berlaku di daratan dan di lautan. Apa sahaja yang jatuh walaupun sehelai daun diketahui oleh Allah. Walau setitik air diketahui oleh Allah Ta'ala. Tercatat di dalam catatannya. Allah itu yang menidurkan kamu malam hari. Dan mengetahui pekerjaan kamu siang hari. Dan mematikan kamu bila sampai masanya. Dan dikembalikan kamu semua kepada Tuhan. Dan diberitahu apa perbuatan kamu. Allah itu yang berkuasa atas kamu. Lalu menghantar malaikat bagi mengekori kamu dan mengawasi kamu. Sehingga sampai waktu wafat kamu.
dihantar malaikat maut mencabut nyawa kamu dan dipulangkan roh kamu kepada kami untuk kami menghukum kamu, maka kami sedetail-detail yang menghukum kamu. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.